Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billah, ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah, ma sya Allah. Al khair kulluhu biyadillah, ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita bertemu dan dapat lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kesempatan untuk kita beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan teruskan siri kuliah kita, kuliah subuh di channel Saudara Syamsul Debat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama isi masa yang ada ini dengan perkara-perkara yang berfaedah. Mudah-mudahan ianya menjadi saham akhirat kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita membawa pahala sebanyaknya, dalam keadaan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan daripada kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Al-Syahidul Mimbar Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Dan kita dah lalui beberapa mukaddimah sebelum ni, cerita agak panjang berkenaan dengan keperluan sirah nabawiyah dalam kehidupan seorang Muslim, bagaimana sirah tadi memberi kesan dalam kehidupan kita dan apakah kepentingannya, kita dah sebut dah sebelum ni. Dan hari ini insyaAllah masih lagi dalam muqaddimah daripada kitab Fiqhus Sirah ini, dan Ana akan baca secara ringkas saja, masa yang agak terhad. Ana akan ambil poin penting saja yang disebutkan di dalam tajuk yang kedua dalam kitab dalam muqaddimah kitab Fiqhus Sirah ini, diberikan dengan tajuk As-Siratun Nabawiyyatu kaifa tatawwarat dirasatuha wa kaifa yajibu fahmaha al-yawm. Sirah an-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW, kaifa tatawwarat dirasatuha, bagaimana berkembangnya kajian. Jadi macam mana penulisan Sirah an-Nabawiyah ni terjadi, bagaimana siapakah penyusun-penyusunnya, dan bagaimana kita nak memahaminya pada hari ini. Sebab kita dah tahu kata Sirah An-Nabawiyah itu adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, dan bagaimana kita nak memahaminya, kita nak ambil macam mana. Kadang tu orang memandang ringan berkenaan dengan sirah ni. Tak apalah, sirah kita tak perlu baca, kita dah ada dah tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, Al-Quran dan hadis kita dah ada dah. Sebenarnya sirah itu adalah pelengkap kepada 5 ilmu yang kita sebutkan tadi. Itu pun anda dah ulang beberapa kali dalam siri-siri kuliah yang kita dah dengar sebelum ni. Dan hari ini secara khususnya anda akan sebutkan di sini ambilan daripada kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, dengan tajuk Sirah Nabawiyah, bagaimana perkembangannya dan bagaimana cara untuk kita memahaminya pada hari ini. Lalu disebutkan tarikh ataupun bagaimanakah perkembangan sirah itu sendiri ditulis. Maka Syekh Said Ramadan Al-Buti mendatangkan muqaddimahnya. Dia mengatakan bahawa Sirah An-Nabawiyah ini tak lari dengan ilmu-ilmu yang diriwayatkan oleh para alim ulama, khususnya ilmu hadis. Maka
ketika mana kita nak membahaskan berkenaan dengan ilmu hadis an-nabawiyah yang menjadi sumber yang kedua dalam Islam setelah mana Al-Quran. Al-Quran tu semua hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis itu adalah pelengkapnya. Dan ada ketikanya hadis itu sendiri menjadi sumber hukum utama dalam menentukan hukum hakam dalam Islam. Jadi sirah an-nabawiyah juga dikiaskan dengan apa yang ada di dalam ilmu hadis. Maka di dalam ilmu hadis tadi terbentuknya satu ilmu cara untuk nak mengambilnya. Maka keluarlah dinamakan dengan ilmu mustalah hadis. Di sana kita tengok adakah cerita ni betul ataupun tidak, dan menjadi satu kebanggaan di dalam Islam berbanding dengan umat-umat yang lain. Malahan seperti mana disebutkan di dalam mukadimah kitab Fiqh Sirah ini, satu-satunya kaedah yang ditemui oleh umat manusia dalam menulis sejarah ataupun menulis kisah, menulis perjalanan hidup seseorang, maka dalam Islam adalah orang yang pertama ataupun umat yang pertama menulis dengan cara cukup detail. Tujuan dia adalah untuk menjadikan cerita tadi betul benar-benar berlaku. Cerita banyak, cerita dongeng, contohnya macam cerita kita umat Melayu, bangsa Melayu, cerita berkenaan dengan hang tuah, cerita berkenaan dengan apa lagi umat-umat sebelum ni lah, kebanggaan kita, hero-hero kita. Tapi sumber dia tu mai ikut mana? Dia punya cara yang menceritakan tu siapa dia? Mungkin boleh saja orang menipu, boleh saja orang mereka, boleh saja orang duk tambah penyedap rasa nak bagi dengar cerita. Saya akan dinamakan dengan dalam bahasa kita ni dengan penglipur lara. Sebab apa nama penglipur lara? Kerana nak bagi seronok. Betul-betul kata betul, dia letak nombor 2. Tapi dalam sirah an-nabawiyah dia tak tak berlaku macam tu. Walaupun ada tapi dah dapat diatasi. Seperti mana disebutkan di dalam ni, ada saja golongan-golongan orientalis yang mendatangkan cerita-cerita tadi, malahan tokoh tambah tu cukup banyak. Malahan mengaku pula, aku tak mau tulis kisah Nabawiyah ni berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, kerana aku tak mau nak mencacatkan kaedah ilmu, prinsip ilmu. Maka aku datangkan, dia buat satu kaedah, kemudian dia datangkan cerita-cerita tadi. Itu tak betul. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menolak cara macam ni. Sebaliknya apa? Kita kena tengok balik dalam Al-Quran dan hadis. Apatah lagi dalam hadis itu pula didatangkan setiap patah perkataan yang Nabi sebutkan, setiap perbuatan yang diriwayatkan oleh para sahabat, setiap tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah, semuanya tu ambilan dia tu memang betul, sehingga akan diletakkan martabat-martabat hadis. Ada pada ketika dibahaskan sahih, suatu patih real, original daripada Rasulullah, itu sahih. Kemudian yang kedua pula hadis hasan, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian yang ketiga pula berkenaan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu banyak cabangnya. Ada riwayat satu seorang ulama perawi ni tak berjumpa dengan tok guru dia, dikategorikan dengan dhaif ataupun terputus sanad. Bila mana bahas berkenaan dengan hadis ini, nanti juga kita akan bincangkan di dalam mukadimah kitab ini. Dalam hadis, Imam Bukhari meletakkan syarat, ada 5 syarat ketika mana kita nak mengetahui kriteria hadis tadi itu adalah sahih. Dia sebut kata apa di dalam matan baqiniyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mattasala sanaduhu. Lupa macam mana dia punya sanad, dia punya syarah dia tu. Yang pentingnya ada 5 tu. Pertama sekali, ittisalus sanad. Sanad tu bersambung. Maksud cerita tu bersambung. Kalau kata kita nak tahu sejarah cerita ni, sejarah kita, mesti benda tu antara benda yang boleh kita jadikan panduan. Imam Bukhari meletakkan satu garis panduan yang cukup hebat. Nak jadikan satu cerita ataupun satu perbualan ataupun satu tindakan yang dilakukan oleh seorang betul ataupun tidak, tengok pada 5 syarat ni untuk kita sahihkan, untuk kita jadikan panduan dalam cerita kita, periwayatan kita tadi betul ataupun tidak. Pertama sekali, ittisalus sanad, bersambung sanad tu bersambung daripada, contohnya lah, saya dapat daripada guru saya, guru saya dapat daripada guru dia, daripada guru dia dapat guru dia, sampailah kepada Rasulullah. Sama juga dengan cerita Rasulullah ni. Jadi orang yang nak menceritakan
kehidupan Rasulullah tu mesti dia kaji dulu, dia tengok dulu. Dan nak tahu kata bersambung tak bersambung, kita ada lagi satu pula cara tadi, nanti kita akan sebutkan dengan cara dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Tu apa backup dia lah, nak tengok betul kita betul. Tapi yang 5 yang pertama ni seperti mana diletakkan oleh Imam Al-Bukhari, pertama sekali bersambung sanad. Yang kedua pula, orang yang meriwayatkan tadi mestilah adil. Tak boleh orang yang meriwayatkan, orang yang menceritakan tadi orang yang tak beriman, orang yang menceritakan tadi orang yang pembohong, orang yang melakukan dosa besar, orang yang tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang fasik. Tak mau, mestilah orang yang adil. Ni yang kedua. Yang kedua adalah orang yang adil. Dan yang ketiga pula, orang yang dhabit. Dhabit ni maksudnya catatan dia tu kemah. Sama ada di sudut hafalan ataupun di sudut tulisan. Kemah, dia buat catatan ni satu ni kemah. Tu yang ketiga. Pertama, bersambung. Periwayatan dia, sanad dia bersambung. Yang keduanya, orang yang meriwayatkan tadi adalah adil. Yang ketiganya, orang yang meriwayatkan tadi mestilah dhabit. Dhabit ni tulisan dia kemah, catatan dia kemah, dia dengar betul, tak lena. Dan dengar betul-betul. Ni yang ketiga. Dan yang keempat, khuluwi minasyuzuz, khuluwi minal illah. Khuluwi minasyuzuz maksudnya periwayatan yang dia sebutkan tadi tak berbeza dengan sebutan daripada orang lain. Orang lain duk cerita-cerita macam ni, ramai orang duk kata macam ni, tiba-tiba dia keluar syaz. Itu tak boleh. Itu tak diterima. Ni khuluwi minasyuzuz, khuluwi minal illah. Dan dia juga adalah bebas daripada penyakit. Maksudnya ketika mana dia meriwayatkan tadi, dia tak lupa, dia tak nyanyuk, dia tak sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Dia cerita tu memang betul. Ketika mana dia meriwayatkan dalam keadaan dia fresh, sedap, bukan mengigau, bukan mengantuk, dia cerita betul-betul, itulah diterima periwayatannya. Sampai ke peringkat macam tu sekali. Dan anda nak cerita pengalaman ketika mana pergi ke Jepun, duduk sembang dengan ada seorang kawan di Jepun di sana. Mereka ni kagum dengan cara Islam menceritakan hadis berkenaan dengan Isra Mi'raj. Tak ada lagi orang lain boleh cerita macam tu. Cara periwayatan itu cukup detail, dan malahan itu salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hebatnya agama Islam ni, hebatnya di bidang periwayatan satu-satu kisah, cerita turun-temurun, maka dia menjadikan kualiti cerita tadi memang betul, memang benar. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan Islam pada kita semua. Jadi 5 syarat tadi itu adalah sesuatu yang perkara yang perlu diambil perhatian. Orang nak meriwayatkan cerita ni, jangan jadi seperti mana yang disebutkan di dalam kitab fiqh sirah ni. Di muqaddimah ni, Syekh Buti mendatangkan cerita-cerita ataupun orang-orang individu yang cuba mengulas kehidupan Rasulullah, tapi sedangkan mereka tidak beriman. Akhirnya bawa cerita pergi ke mana yang asal kata mukjizat tadi tak nampak kata mukjizat. Contohnya cerita berkenaan dengan Isra Mi'raj tadi. Dia kata bila mana dia buat kajian, lah kali keluar satu keputusan, keluar satu khulasah, natijah dia kata Isra Mi'raj ni hanyalah perjalanan roh. Perjalanan roh saja yang pi. Sedangkan yang tu keluar daripada cerita sebenar yang Rasulullah nak sebutkan kepada kaum musyrikin Mekah. Nabi cerita kata, aku pi ke Masjidil Aqsa semalam. Aku pergi ke Masjidil Aqsa 1,200 km, 1,300 km. Aku nak pergi ke Masjidil Aqsa. Aku pergi ke Masjidil Aqsa semalam. Naik ke langit, berjumpa, tengok ni. Tiba-tiba puak musyrikin Quraisy gelak kepada Rasulullah. Kerana apa? Dia nampak kata Muhammad ni dah tak betul ni. Muhammad ni dah ada something wrong dah, kerana tekanan yang kuat. Jadi orang-orang orientalis yang menceritakan kisah tersebut, dia kata Nabi pergi dalam keadaan roh sahaja. Nah, kalau kata pi dengan roh, buat apa bezanya? Apa kata contoh macam kata kita mimpi. Tak ada beza apa. Memang dari duduk di Malaysia pi ke Masjidil Aqsa, pi ke Masjidil Haram, walaupun dalam keadaan Covid, tapi lepas pi sana. Dalam mimpi apa kisahnya? Jadi benda tu tak menjadi masalah, tak menjadi satu benda yang dusta, mimpi. Tapi kalau kata cerita realiti, benda yang betul, kita musyrikin Quraisy tak boleh nak terima. Mereka tak boleh nak terima bahawa Nabi pi ruhan wa jasadan. Nabi pi dengan roh dan juga jasad. Nabi pi dalam keadaan senang. Roh dan juga jasad tu maksudnya pi dalam keadaan senang. Jasad dia pun pi sekali, naik tunggang borak, pi dalam masa satu malam, patah balik. Jadinya
cerita-cerita macam ni mestilah diceritakan oleh seorang mukmin. Kalau cerita daripada orang yang bukan Islam, dia akan tak percaya. Tambah pula orang bukan Islam ni pula, bab mukjizat ni memang satu benda khariqul adah, luar daripada kebiasaan dalam kehidupan. Jadinya cerita tadi mestilah kena disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, barulah boleh diterima cerita-cerita tersebut. Juga dalam kitab Fiqh Sirah ini didatangkan sejarah penulisan Sirah An-Nabawiyah ni, seperti mana disebutkan di sini, di antara orang yang terawal menulis berkenaan dengan Sirah An-Nabawiyah iaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair yang wafat pada tahun 92 Hijrah. Kemudian Abban bin Uthman yang wafat pada 105 Hijrah. Kemudian Wahab bin Munabbih yang wafat pada 110 Hijrah. Kemudian Syarahbil bin Sa'ad yang wafat pada 123 Hijrah. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada 124. Ini adalah individu ulama-ulama yang mengkaji dan menulis berkenaan dengan Sirah An-Nabawiyah. Walau bagaimanapun, setelah mana dikaji, dilihat, disemak berkenaan dengan tulisan-tulisan ini, ada yang lengkap, ada yang tak lengkap, ada yang terputus, jadinya ada benda masih kurang, maka Syekh Buti mendatangkan seorang lagi ulama sirah yang mengkaji berkenaan dengan sirah, yang dikenali dengan Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, yang wafat pada 152 Hijrah. Jadinya setelah mana nama-nama tadi disebut, tapi bila mana ditapis, disaring balik, tak apa yang awal tadi tulis je. Lepas tulis tak secara lengkap. Tapi bila mai saja Muhammad bin Ishaq ataupun dikali dengan Ibnu Ishaq, maka dia tulis dengan susunan yang cantik. Disebut di sini waqad ittafaqal bahithuna ala anna ma katabahu Muhammad bin Ishaq yu'addu min awthaqi ma kataba fi siratin nabawiyyati fi dhalikal ahdi. Disebut di situ cerita berkenaan dengan apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq ataupun Ibnu Ishaq adalah satu cerita yang diterima pakai oleh alim ulama. Jadi ulama-ulama sirah ni tengok ni betul. Cara ada timbangan dia selain daripada cara penceritaan ambilan daripada ulama-ulama sebelum ni, macam mana istilah kata ittisal sanad tadi, bersambung sanad, dan disuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Maka diangkat karya yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq ataupun Ibnu Ishaq tadi sebagai satu karya yang cukup tinggi, agung di dalam periwayatan Sirah An-Nabawiyah. Kemudian selepas pada tu disaring lagi pula oleh anak muridnya, seperti mana disebutkan di sini, oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham tulis pula, dia sebut dari sini Ibnu Hisham. Maka Ibnu Hisham menulis menulis lagi tentang apa yang ditulis oleh Ibnu Ishaq tadi, dia saring lagi, maka lebih sempurna lagi. Itu disebut di sini Muhammad bin Muhammad Abu Muhammad Abdul Malik Al-Ma'ruf bin Hisham qad jaa ba'dahu faruya lana kitabahu hadha muhadzaban munaqqhan wa lam yakun qad madha ala ta'lif Ibnu Ishaq lahu akthar min 50 sanah. Ini dicerita berkenaan dengan Ibnu Ishaq dah tulis, Ibnu Hisham datang menceritakan lagi apa yang ditulis oleh Ibnu Ishaq tadi dalam bentuk yang lebih elok dan lebih cantik lagi. Kemudian wa ala kullin fa inna masadir siratin nabawiyyah allati i'tamada sairul kitabi ala ikhtilafi tabaqatihim mahsuratun fil masadir at-taliyah. Dan kitab-kitab ataupun cerita-cerita Sirah An-Nabawiyah tadi, walaupun ditulis oleh orang sebelum ni, semua menulis berkenaan dengan sirah, penulis Sirah An-Nabawiyah tadi mestilah berpandukan kepada tiga elemen ataupun tiga timbangan yang utama. Pertama sekali, mestilah bersesuaian dengan kitabullah ta'ala, dengan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran cerita macam mana, maka sesuaikan yang tu lah. Kalau kata tak kena dengan Al-Quran, maka di situ kita tak boleh nak terima. Tak sesuai dengan Al-Quran, maka sirah tadi mesti ditolak. Sebab macam cerita tadi ada just unsur-unsur penipuan, unsur-unsur tambahan, unsur-unsur reka cerita. Maka nak tahu kata reka tak reka, tengok dengan Al-Quran. Al-Quran confirm. Al-Quran ni al-mu'jizah al-khalidah, mu'jizah yang kekal hingga hari kiamat. Bila mana tak ada siapa pun boleh ubah dia.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, zikra tadi adalah Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran tadi. Tak ada siapa yang boleh ubah, Allah Ta'ala pelihara. Berubah satu baris pun orang dah tegur. Berubah, apatah lagi lah perkataan, ubah sikit apa bacaan pun dah pun lari makna, orang akan tegur. Ni salah, ni tak betul. Hafiz Al-Quran, itu guna dia menjaga Al-Quran. Kemudian yang kedua pula, kutubus sunnah. Ditulis, ditengok balik di dalam kitab-kitab hadis yang lain, terutamanya kutubus sittah. Kutubus sittah ni terdiri daripada kitab, ada yang sebut kata Muwatta, termasuk sekali dalam kutubus sittah. Kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian 4 sunan lagi. Ada yang kata 4 sunan ni, ada yang kata termasuk Muwatta, ada yang kata tak. 4 sunan tu apa? Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Kalau kutubus sittah tu 6 kitab. 6 kitab tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Cuma yang khilaf, ada yang sebut kata Muwatta pun termasuk juga. Adalah yang tolak salah satu daripada sunan tadi, Sunan Ibnu Majah terkeluar. Yang digantikan ialah kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ni cukup hebat lah. Di zaman dia asahul kutub selepas daripada Al-Quran. Sebab dia kitab sunnah Nabawiyah. Tapi setelah mana mai saja Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka Imam Bukhari meletakkan satu syarat yang lebih ketat, maka diangkat karya Imam Bukhari tadi, hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Sahih Bukhari tadi adalah sumber hukum yang kedua setelah mana Al-Quran dan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sirah An-Nabawiyah tadi mestilah bertepatan dengan kitab-kitab hadis. Nabi kata apa, bilakah diriwayat yang ni, maka barulah diguna pakai, diambil, diterima cerita sirah tadi. Yang ketiga pula, periwayat-periwayat, maka diambil daripada orang-orang yang dipercayai, orang yang adil, daripada para sahabat. Maksudnya semua sahabat adil, tapi orang-orang yang selepas pada tu, tutup guru yang ustaz-ustaz, para alim ulama yang lepas pada tabi'in, pada tabi'un tabi'in, bagaimana cara periwayatan mereka, maka dikaji, maka timbullah ilmu al-jarh wa ta'dil. Tengok dia ni sesuai ke tak, diterima ataupun tidak. Kalau kata sesuai, seperti mana disebutkan dalam kitab, dalam ilmu mustalah hadis tadi, maka diterimalah sirah An-Nabawiyah tadi. Dan Syekh Buti mendatangkan lagi manhajul ilmi fi riwayat siratin nabawiyah. Di sinilah berlakunya konflik bila mana Syekh Buti mendatangkan beberapa orang pengkaji daripada barat dan juga daripada orang Islam sendiri pun ada juga, dan juga ada juga orang-orang yang disebut sebagai liberal. Dia cuba nak suaikan dengan mantik, dengan pemikiran manusia, akhirnya lari. Ini pesanan daripada Syekh Buti. Dia kata kena berhati-hati dengan puak-puak macam ni. Dia pepulun nak bagi sirah An-Nabawiyah itu realiti, terutamanya berkenaan dengan mukjizat tadi. Jadinya tasawur mereka ni terhadap mukjizat tadi akhirnya hilang mukjizat. Itu kena berhati-hati. Dalam meriwayatkan sirah An-Nabawiyah, maka kena tengok betul-betul berkenaan dengan mukjizat. Akhirnya orang tak nampak kata yang tu adalah mukjizat. Benda boleh capai, benda realiti boleh, zaman sekarang ni orang boleh capai, yang tu bukan mukjizat dah. Jadinya lah kali dibuang nama mukjizat, secara halusnya menidakkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, seakan-akan benda tu bukan mukjizat dah. Jadi kena berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, jangan meriwayatkan sirah An-Nabawiyah, jangan sampai kita tersilap dalam membuat satu kesimpulan terhadap sirah An-Nabawiyah tadi. Kemudian ditulis lagi berkenaan dengan mazhab-mazhab sirah. Ini juga yang hubung kait dia tu ada kesinambungan kepada cara pengkajian sirah tadi. Puak barat dia kaji, kemudian dia letakkan satu timbangan menggunakan akal, kemudian dimasukkan sirah-sirah mana yang tak boleh diterima akal, ditolak, dibuang. Jadi yang tu tak betul lah. Ada benda yang tak boleh diterima akal tapi diterima di dalam sirah An-Nabawiyah. Contoh yang dekatnya mukjizat lah. Mukjizat Nabi ni akal manusia tak boleh terima, tapi macam mana
diletakkan juga dalam sirah Nabi kerana yang tu adalah mukjizat. Dan mukjizat ni diperakui oleh umat terdahulu pun diperakui satu benda yang mencari adat, dan Allah Ta'ala kurniakan di tangan para rasul sebagai membuktikan bahawa dia adalah utusan Allah. Itu kata mukjizat. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati. Tak boleh terima akal macam mana boleh menghidupkan orang yang mati ni, matilah, tapi boleh menghidupkan. Itu kata mukjizat. Kemudian mukjizat Nabi Musa alaihi salam membelah laut. Kemudian Allah Ta'ala bagi mukjizat lagi, tongkat bertukar menjadi ulang. Itu mukjizat. Ikut tu tongkat lah, ulang lah, macam mana boleh bertukar pula. Yang puak-puak pengikut Firaun tu, yang tu sihir. Sihir ni hanya mengkelabui mata manusia. Tapi dengan menggunakan perantaraan jin, nampak asai tali tu boleh jadi macam kata ulang. Tu dengan perantaraan jin, sihir. Adapun apa yang berlaku di tangan Nabi Musa alaihi salam adalah satu mukjizat. Mukjizat, dia belempak tongkat, lalu bertukar menjadi ulang. Dia ketuk je tongkat, terbelah jadi highway. Laut Merah tadi terbelah, boleh berjalan. Itu mukjizat. Mukjizat satu benda yang mencari adat. Sampai ke bila-bila pun tak akan dapat dicapai oleh akal manusia. Macam mana Nabi Ibrahim dilontak masuk dalam api, tiba-tiba tak terbakar, tak luka, tak mati. Itu mukjizat. Allah Ta'ala kurniakan kepada para nabi dan juga para rasul untuk membuktikan bahawa mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mazhab-mazhab dalam mengkaji sirah Nabawiyah ni pun banyak. Cumanya yang boleh diterima ialah yang bersesuaian dengan apa yang disebutkan tadi, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan para alim ulama menceritakannya secara benar. Ada lagi tajuk yang terakhir disebutkan di sini, nanti akan sambung pula lah dalam pertemuan yang depan. Panjang juga mukadimah yang tajuk yang kedua ni, berkenaan dengan bagaimana perkembangan pembelajaran ataupun perkembangan penulisan sirah Nabawiyah dan bagaimana kita nak memahaminya. InsyaAllah dua poin yang besar lagi di dalam tajuk ini anak akan sambung dalam pertemuan yang depan, khususnya tajuk berkenaan dengan mazhab ataupun kumpulan-kumpulan ataupun aliran-aliran yang menceritakan berkenaan dengan sirah Nabawiyah, kemudian perjalanan pengkajian sirah tadi, dan juga yang terakhir bagaimana kita mempelajari sirah Nabawiyah atas bentuk yang telah kita bincangkan sebelum ini. InsyaAllah 3 poin tadi anak akan sambung lagi dalam perbahasan pada pertemuan depan, insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh anak kongsi sama pada pagi ini. Mudah-mudahan sirah An-Nabawiyah ni memberi manfaat pada kita semua dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kita nak faham Al-Quran, kita nak faham hadis, kita nak faham tauhid. Itu ilmu yang ketiga, nak faham tauhid, nak faham fiqh, nak faham tasawuf. Bila mana kita tengok dalam sirah An-Nabawiyah, insya-Allah kita dapat faham dengan sebenarnya. Tu pun ada lagi pula panduan lagi pula dengan ilham yang Allah Ta'ala turunkan kepada para salafus salih, para wali-waliullah, para alim ulama. Maka ditulis pula fiqhus sirah. Sirah dah, fiqhus sirah, kita nak memahami sirah tu pula. Maka ulama, antaranya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia mendatangkan bagaimana kita nak memahami di sebalik cerita ni. Apakah salah faham yang pernah diutarakan, yang pernah ditulis oleh golongan-golongan ni. Jadi dia perbetulkan balik, dia center balik, maka kita dapat sirah tadi dengan cara yang sempurna, dan kita dapat faham apa yang berlaku di sebalik sirah An-Nabawiyah tadi. InsyaAllah dalam pertemuan yang depan kita akan sambung lagi pengkajian kita berkenaan dengan fiqh sirah ini, gunanya untuk kita memahami agama Islam sebagai agama yang kita pegangi hidup dan mati, dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.